ibadat ni untuk menempah dia punya akabah tu. Dia punya protokol, akabah ni dia punya protokol. Nak sampai kepada mendapat rahmat Allah tu, kena beramal dulu. Beramal, jalankan perintah, segerakan laksanakan titah, jauhkan daripada yang dia tegah. Apabila kita buat macam itu, untuk menempa apa? Akabah yang kedua kita panggil apa? Akabah yang kedua adalah maghfirah, mendapat pengampunan. Semua kita buat ibadat ini tuan-tuan, kita jauhi daripada tegahan-tegahan Allah ni adalah untuk mendapatkan pengampunan. علينا بالإسلام والإيمان رب العالمين ربنا بنعمته الألوان الرحمن الرحيم عباده في القبور بروح وريحان مالك يوم الدين مالك يوم الدين يحكم على عباده بالعدل والإحسان إياك نعبد ونقصك بالعبادة في كل وقت وآوان وإياك نستعين على الأعداء والنفس والشيطان اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة والإيمان صراط الذين أنعمت عليهم من أهل الهداية إلى طريق الجنان غير المغضوب عليهم من أهل الهداية إلى طريق الجنان غير المغضوب عليهم ولا الضالين من أهل الكفر والطغيان آمين إجابة للدعاء وشكرا للملك الديان والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معاشر الحضور إخوات الإسلام إخوات الإيمان hadakumullah. Kita sambung pada muka surat 28, yakni pada rangkaian yang kedua. Dari keterangan ini dapatlah muka surat 28 rangkaian 2 daripada atas ya. Dari keterangan ini dapat kita fahami bahawa apabila mata kita dapat melihat segala sesuatu yang mungkin dilihat, maka mata hati kita melihat segala sesuatu yang tidak mungkin dilihat oleh penglihatan mata kepala sendiri. Jadi ada dua penglihatan pada kita, ada dua mata ya. Yang pertama dia panggil sebagai al-basirah, yang kedua dengan al-basar ya. Dilihat oleh penglihatan mata kepala sendiri, perbezaan antara al-basirah dengan al-basar. Jadi al-basar dibawa erti dengan mata kasar, al-basirah mata hati. Ada dua. Atau ainul basirah, lebih lengkap disebut sebagai ainul basirah, itu mata hati. Al-basar mata kasar. Jadi hari ini banyak mata kasar je lah. Kita hanya menyaksikan dengan mata kasar. Sebenarnya penyaksian kepada kewujudan Allah tu, aku naik saksi, asyhadu tu mesti datang daripada mata hati, bukan daripada mata kasar ya. Mata kasar itu sebagai dalil. Mata kasar hanya melihat kepada kewujudan yang maujud sekarang ini sebagai dalil kepada kewujudan Allah. Itu saja, tidak lebih ya. Jika hanya sekadar berdasar kepada mata kasar kita melihat alam langit bumi ini wujud,
Maka itu berartinya ada yang mewujudkan. Yang mewujud itulah yang sebenarnya wajib al-wujud. Allah Subhanahu wa taala itu hanya penyaksian dengan mata kasar. Maka iman itu akan wujud satu iman di situ, iman istidlali dia panggil. Iman yang berdalil. Iman yang berdalil. Dalil kepada kewujudan alam. Tapi dia masih lagi kabur kepada kewujudan Allah itu sendiri. Nampak tak? Kabur kepada kewujudan Allah itu sendiri. Jadi untuk menghilangkan kekaburan tentang wujudan Allah ini, maka hendaklah mata hati itu dicelekkan. Kita kena usaha untuk mencelekkan mata hati kita. Ya, usaha dengan mempergigihkan ketakwaan kita kepada Allah, dengan pergiatkan amalan kita kepada Allah, dengan perlengkapkan amalan-amalan kita kepada Allah, ditambahi dengan zikir yang banyak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan zikir itu sebagai keutamaan. Wala zikrullahi akbar. Sedangkan mengingat kepada Allah itulah maha besar, paling besar daripada segala-gala. Maka barulah akan adanya kecelekan mata hati yang dipanggil ainul basirah. Baik. Kalam hikmah ini memberikan pengertian kepada kita agar kita jangan begitu mementingkan diri dalam mencari rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pun kita sebut banyak kali tentang rezeki ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang telah mengikuti kuliah saya daripada dulu hingga sekarang, ataupun berkali-kali telah pun kita wujud, kita berada dalam majlis ini, kata fahamlah betul-betul tentang konsep rezeki. Rezeki, ya. Pertama kita kena faham dulu, rezeki adalah merupakan masa hidup kita. Masa hidup kita apabila kita telah sedar menjadi manusia dan kita bergerak dan pergerakan kehidupan mencari kehidupan kita seperti bekerja, usaha sebagainya. Dalam masa-masa itu sehinggalah kita akhir dengan ajal, mati. Jadi masa-masa yang kita berusaha, bekerja, berjalan, hidup dan sebagainya itu dipanggil rezeki. Faham, ya? Rezeki. Sepanjangan dalam masa hidup kita itu, daripada kita mula hidup hinggalah kita mati, masa-masa yang wujud itu adalah rezeki. Sebab itu dalam satu hadis menyatakan, apabila kita bangun daripada kubur, sebelum bergerak kaki kita untuk melangkah ke mahsyar, maka kita akan ditanya lebih dulu dengan 4 perkara. Salah satu dipertanya masa hidup kita. Apa kita buat? Apa yang telah kamu gunakan pada masa-masa hidup kamu? Jadi masa itu artinya dalam usaha kehidupan, jalan kehidupan, mencari rezeki dan sebagainya. Jadi rezeki kita, usaha kita akan ditanya oleh Allah. Summa latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Jelas pada hari itu, pada ketika kamu bangun daripada kubur, kamu akan soal tanya kepada semua nikmat yang telah pun diberikan oleh Allah kepada kamu. Segala nikmat akan diberi. Nikmat yang kita perolehi itu dia panggil rezeki. Faham, ya? Rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Rezeki ini umum. Bukan mesti yang baik, yang buruk pun rezeki juga. Kata Ibnu Ruslan dalam Matnuz Zubat, seorang ulama mazhab Syafi'i, kitab Matnuz Zubat nama dia. Dalam kitab itu disebut bahawasanya rezeki itu ada juga yang haram, bukan hanya semua yang halal. Faham, ya? Jadi kita kena cari yang halal. Justru itu kita kena faham pula bahasanya rezeki itu mengikut Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Beliau menjelaskan ada 4 rezeki yang kita kena faham. Pertama, rizqun maqsum, kedua rizqun madmun, ketiga rizqun maw'ud, yang akhir sekali rizqun mamluk. Itu 4 tu kena ada dalam kepala kita. Sekurang-kurangnya kita faham ada 4 benda. Tak disebut dalam bahasa Arab dia pun, tak boleh sebut dengan istilah nyamanya betul, tapi asalkan kita boleh tahu bahawa itu rezekinya. Rizqun maqsum, di perkataan qasim, Allah sebagai Al-Qasimu, yang membahagikan rezeki kepada hamba-hambanya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Kamilah maksum, kamilah yang membahagi-bahagikan
rezeki mereka di atas dunia ini dan kehidupan mereka. Nak jadi apa kita? Keadaan apa kita sekarang? Itu adalah pembahagian diberikan oleh Allah. Kita nak anak kita jadi doktor, tak jadi doktor ya. Nak jadi guru, maka rezekinya tertumpu secara melalui prosesnya sebagai seorang guru. Nampak dah ya, dia dapat rezeki melalui kerjayanya sebagai guru. Kita nak jadi doktor, contoh ya. Kadang kita nak jadi lawyer kan ya, jadi lawyer buruk ya. Begitulah maknanya, kerana penetapan tentang keadaan kita sendiri adalah daripada Allah. Bila ada begitu, barulah ada perhubungan, ada kerjasama, ada bantu-membantu, tolong-menolong dan soal segi. Contohnya kan. Jadi maka itu pertama rizqun maksum. Jadi kita kena terima, dan bila kita terima apa yang diberikan Allah kepada kita sebagai punca rezeki, kita kena usaha dengan baik, dengan halal, dengan sebaik mungkin. Ya, jadilah seorang buruh yang taat kepada Allah. Jadilah seorang guru yang taat kepada Allah. Jadilah seorang doktor yang taat kepada Allah. Jadilah seorang peguam yang taat kepada Allah. Jadilah seorang peniaga yang jujur, yang ikhlas, yang taat kepada Allah. Boleh faham ya? Itu kita kena kenal. Maknanya apa yang kita nak cari dalam kehidupan ni? Keberkatan. Bila ada keberkatan, semua jadi mudah, semua jadi senang, semua jadi lapang. Selesai dan beres segala persoalan. Keberkatan paling penting. Ya. Nak berkat, datang ke masjid. Bila waktunya, waktu subuh. Bila datang waktu subuh, sembahyang berjamaah, di sinilah tempat yang mula-mula turun berkat. Berkat harian hari ini. Hari ini punya berkat turun di masjid kita. Di masjid semua, seluruh muka bumi ini. Semua masjid seluruh muka bumi ini menadah keberkatan Allah pada waktu subuh dalam bentuk jamaah. Faham ya? Jadi bila kita dapat berkat ni, kita bawa pulang ke rumah. Jadi berkat kita akan dibawa ke rumah. Rumah kita dapat berkat. Keluarga kita dapat berkat. Berkat itu yang paling penting. Berkat artinya benda yang sedikit jadi banyak. Benda yang kurang jadi lebih. Benda yang cacat jadi elok. Benda yang tak sempurna jadi sempurna. Itu artinya berkat. Faham ya? Kalau boleh faham begitu bagus. Maka itu berebut. Sebab tu orang Yahudi kata kepada tawanan-tawanan Islam Arab, kamu tidak akan dapat mengalahkan kami. Kamu tidak akan dapat menewaskan kami, wahai orang Arab yang Muslim. Melainkan kalau masjid kamu itu penuh, subuhnya seperti sembahyang Jumaat. Ya, kalau masjid kamu subuhnya penuh seperti sembahyang Jumaat, ketika itu kamu dapat mengatasi kami. Kerana dia paling lebih faham daripada kita. Sudah ada dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sudah kenyataan pada kitab-kitab dahulu dalam suhuf-suhuf dan juga yang diberikan kepada Ibrahim dan Musa. Sudah terang masalah ni. Keberkatan itu ada di mana? Dia faham daripada kita. Kita tak faham. Ya, kerana kita tak baca. Bukan kita tak faham, kita tak baca masalah dia. Ya, kita tidak baca Al-Quran, kita tidak melihat kelebihan Al-Quran, dan kita tidak mengamalkan sunnah baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang pada diri Rasulullah sendiri. Kita nak faham sunnah Nabi ini, kita lihat Nabi lah. Kedudukan Nabi, akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quranul Karim. Seluruh kehidupan Nabi, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Nabi itu sendiri sebagai bayinat, sebagai penerang kepada kita. Al-Quran sebagai Al-Huda, sebagai sumber hidayah. Jadi apabila kita lihat keadaan Nabi, kita menilai kedudukan Nabi sebagai yang paling istimewa, tentulah apa yang disunahkan Nabi juga istimewa. Faham? Buat apa yang Nabi suka. Apa Nabi suka? Nabi suka ke masjid. Nabi suka sembahyang jemaah. Nabi suka sembahyang subuh. Ikut apa yang Nabi suka. Senang kita nak faham, bukan susah. Ya? Ini cara kita mencintai Rasulullah. Ini cara kita mengikut Nabi SAW. Ya. Jadi rezeki maksum yang pertama, kedua rezeki magmun, damin, jamin. Rezeki yang dijamin. Banyak mana yang dah masuk kampung kita. Kita ada beras di rumah, 2-3 kampit.
beli taruh. Tapi bukan 3 kampit masuk mulut kita lah, ya. Satu kampit mungkin dikongsi ramai anak pinak dalam rumah kita. Datang satu keluarga daripada Changlun, kata Changlun bilah sejauh ya, pakat singgah rumah kita, duduk bang sehari dua, habis 3-4 kampit beras tu. Rupanya beras kita tu rezekinya dimiliki oleh siapa? Keluarga-keluarga mari pada Changlun tadi. Itu yang kita nak faham. Boleh tak? Jadi maknanya mazmun ni apa yang dah masuk ke mulut kita, pakaian yang kita pakai sekarang ni, tuan-tuan pakai pakaian yang sekarang ni. Tapi saya percaya kita di rumah banyak pakaian penuh almari baju Melayu kita, kain kita, kemplekat kita, jubah kita, ya, banyak. Tapi yang lekat atas badan tuan-tuan sekarang itulah rizqun mazmun. Rezeki itu sekarang tak ada atas badan tuan-tuan, itu tuan-tuan punya. Dalam almari di rumah tu bukan tuan-tuan punya lagi. Nampak tak? Belum jadi hak kita, kerana belum tentu kita boleh pakai ke tidak. Nampak tak? Nampak tu, ya. Apa yang ada pada kita sekarang ni, itulah rezeki kita sekarang. Dalam rumah tu belum lagi, belum pasti, belum tentu kita boleh pakai. Itu kena faham. Rizqun mazmun dia panggil, dhamin. Yang ketiga, rizqun mamluk, yang kita miliki, tolong pegang bukan kita punya, tolong pegang. Seorang ketua majikan, kepala majikan, ya, pemilik majikan, dia kena tanggung pekerja 200-300 orang pekerja. Gaji lepas tu dia pegang bukan gaji itu dia punya. Sampai ke 3 bulan dia kena bagi, mesti kena bagi. Apa cara pun dia kena usaha cari, kerana dia menanggung rezeki orang. Tuhan bagi dia pegang, maka dia kena ada amanah, kena ada jujur, dia kena ada keberkatan. Itu kita panggil rizqun mamluk. Dia adalah malik, sebagai malik yang menguasai, memilih. Dibaca dengan malik panjang sikit, nampak tak? Dia kan baca dengan pendek jadi raja. Malik baca panjang sikit, dia menguasai harta kita, dia pegang RM2 kita, tapi bukan semua dia punya. Nampak tak? Yang ada kat dia pun belum tentu semua, sebab yang masuk kongkong dia punya. Betul tak? Ini kena mengaji sampai begitu, kena faham kerja Allah ni. Yang keempat, rizqun maw'ud. Yang ni tidak ada ditulis dalam takdir kita, dalam takdir almi saja ada. Nampak tak? Yang ni rezeki yang Allah jamin sendiri. Dia jamin, dia akan bagi kepada kita. Yang ni dia boleh bagi kat siapa pun, asalkan orang tu dia ada 2. Pertama, dia kena ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketakwaan mesti jelas, kemas. Ya. Kedua, keimanan yang sejati. Takwa yang sempurna, iman yang sejati. Apa iman sejati? Iman haqqan. Iman haqqan, bukan pasal lain lagi. Iman dia betul-betul kerana Allah. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Contoh ayat tu Nabi bagi serang, barang siapa beriman, berpuasa didasarkan iman, bukan puasa kerana Ramadan, bukan puasa kerana kelebihan pahala Ramadan, bukan puasa kebetulan datang Ramadan, bukan puasa kerana semua orang puasa di bulan Ramadan, bukan puasa Ramadan kerana nak raya, tapi dia puasa Ramadan kerana iman. Allah suruh dia puasa, Allah perintah dia puasa, puasa kerana Allah. Itu kata wahtisaban, mengharapkan ganjaran daripada Allah langsung, bukan daripada mana-mana pihak. Itu kita panggil iman haqqan. Boleh faham tak? Itu dia. Dia kena lagu tu. Kalau ada motif-motif lain, ya, kita baca malam tabarakalladzi sebelum tidur kan, bukan pasal kubur. Kubur makhluk, nak takut apa kat kubur? Kubur makhluk. Allah azab kubur tu pun daripada Allah. Allah perintah kubur tu, ya, nak himpit orang ke, nak perluaskan orang tu, ini kerja Allah. Baca tabarakalladzi kerana Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bila dekat dengan orang kaya, semua dapatlah. Dekat dengan orang yang berkuasa, semua dapatlah. Nampak tak? Dekat dengan orang yang memegang segala-gala hak, kita dapatlah hak tu. Maka itu dekat dengan Allah lebih baik daripada ada motif-motif yang lain. Ini kena faham tu sampai ke semua. Ibadat kita solat sama juga. Kita solat kerana Allah Subhanahu, ikhlas. Yang kata khusyuk, yang pertama sekali kena faham khusyuk tu.
Kita buat sembahyang itu kerana Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mentahirkan sifat abdi kita, sebagai membuktikan kewujudan Allah, menegakkan hakul rububiyah. Itu dia, nampak tak? Ini kena faham sampai begitu, barulah kita dapat bahawasanya akan dapat yang kata janji Allah tadi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, maka didatangkan kepada punca rezeki yang dia sendiri tidak jangka. Dia sendiri tidak jangka mana bagi rezeki ni. Macam mana aku boleh ada benda ni? Macam mana aku boleh dapat benda ni? Tak terfikir. Ya, tak terfikir. Ada benda-benda yang kita tak fikir kita dapat. Ada benda yang kita tak terlintas kita akan terima, kita boleh terima. Ada benda-benda yang kita tak jangka, kata benda itu akan datang, dia datang sendiri kepada kita. Nampak tak? Ini artinya rezeki yang datang daripada punca yang kita tak jangka. Kalau kita kerja, kita jangka dah. Cukup bulan buka kita tengok dalam kita punya ATM dah ada gaji kita masuk. Ya, tengok dalam bank kita dah masuk dah. Itu dah kita jangka awal dah. Ini kita tak jangka. Ya, itu dah. Mana mari rezeki ni? Ini yang kita kendaki. Masya Allah, Masya Allah. Ya, satu perkara ini pekerjaan Allah yang dikendaki. Masya Allah ni yang dikendaki oleh Allah. Erti Masya Allah yang dikendaki oleh Allah. Itu kita guna istilahnya. Masya Allah. Bukan masya'a syai', bukan masalah urusan kehidupan. Masai', tapi masya Allah. Terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah sendiri memberikan kepada kita. Itu rezeki 4, tuan-tuan. Ya, kena lekat dalam jiwa kita, faham itu kerja Allah. Itu kita panggil tauhid uluhiyah. Dalam bahagian tauhid uluhiyah, nak melengkapkan tauhid uluhiyah ni, inilah dia. Kita kena faham begitu kerana rezeki, selesai masalah. Kalau tak faham macam ni, tak selesai masalah. Nampak tak? Banyak pergantungan, banyak harapan, banyak menjurus kepada dunia, banyak mengabaikan perintah-perintah Allah kerana tak faham rezeki ni. Kalau kita faham rezeki ni, kita akan cari yang keempat punya. Yang keempat tu tak tulis dalam perut masa kita 4 bulan, dalam perut mak kita tak tulis yang ni. Kita dah dengar hadis tu kan, apabila sudah 4 bulan datang seorang malaikat datang, fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan ruh kepada kita. Nampak tak? Fayu'maru bi'arba'in kalimat, diperintah dengan 4 perintah. Tulis dia punya rezeki, tulis dia punya ajal, tulis dia punya amal, pastikan dia dituah ke celaka. 4 rezeki itu. Tulis dia punya rezeki. Rezeki ni tak tulis. Rezeki mau'ud tak tulis, sebab yang tu Tuhan pegang sendiri. Nampak tak? Kalau tulis yang tu, orang kapiak mendapat. Maka tu rezeki yang keempat ni tak tulis. Tidak tulis masa ketika dalam perut mak kita 4 bulan tu. Dia tulis yang 3 je. Nampak? Hang jadi tokek besar, tolong pegang rezeki orang. Nampak? Hang dapat makan rezeki sekian banyak aja. Banyak mana beras nak masuk mulut hang, banyak mana ayak nak telan dalam mulut hang. Itu dia tulis dalam perut kita, dalam perut mak kita masa 4 bulan. Nampak dah? Boleh faham tak? Dah. Maka itu mak-mak ni kena faham ilmu ni dulu. Pasal nak ajak kat dah. Ibu adalah madrasah pertama, sekolah pertama. Sebab dia terima dulu perut dia. Dia tanggung perut, kita tak tanggung si bapak mana lah, ya. Maka si mak kena faham dulu ilmu ni. Nah. Keluar anak tu, dia kena ajak anak tu bagi faham kenal Tuhan, ya, yang beri rezeki kepada kamu. Nah. Jadi makanya yang dikata tadi ini, rezeki yang keempat tadi ini tak tulis dalam perut, kerana dia hanyalah dipegang oleh Allah, yang mana Allah akan kurniakan kepada hamba-hambanya yang istimewa. Siapa istimewa? Yang takwa kepadanya dengan takwa yang sejati, dan yang beriman dengan sebagai iman yang sejati. Kita guna istilah sejati, itulah genuine, asalnya balik kepada Allah, ya. Betul? Jadi pendeknya itu dikatakan tadi ini. Sambung. Kita boleh berusaha, bahkan seterusnya berusaha mencari rezeki yang halal. Tetapi kita dianjurkan agar jangan sampai lupa diri sehingga seluruh perhatian kita tumpahkan untuk hidup duniawi ini saja. Tak kena. Kerana apabila seluruh kekuatan kita, perhatian dan perasaan kita semuanya untuk ini, maka pasti akan mengakibatkan kurang kesungguhan kita dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap ajaran agama tadi. Ya.
Jadi makanya tadi ini kita boleh berusaha. Memang kita kena usaha. Kita dalam tahap, kita dah baca sebelum ni kalam hikmah, kita ni adalah gulungan asbab, bukan tajrid ya. Itu ingat-ingat ya. Sebelum ni kita dah baca ya. Kita ni kebanyakannya majoriti orang yang beriman lah. Kita ambil bab orang ni, orang beriman, kita cakap manusia umum ya. Orang beriman ni majoritinya adalah asbab. Tak cari, tak makan, tak bangkit, tak berjalan. Nampak tak? Tak suap, tak telan. Betul tak? Itu kena faham. Itu asbab. Tajrid ni dia mari sendiri. Tak jangka, tajrid. Nampak tajrid ya? Dia tak payah minta orang bagi. Dia tak payah tanya, Tuhan jawab. Nampak tak? Dia tak payah minta, Tuhan dah susul. Dia tak payah lagi mendekatkan kepada apa-apa yang perluan, kerana Allah sudah dekat dengan dia. Nampak tak? Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bila hamba aku bertanya tentang aku, bertanya ni banyak ada bertanya. Ada yang tanya tentang rezeki, ada tanya tentang kesihatan, bila lah aku nak sembuh ni. Aku duduk sakit lama dah ni, bila nak sembuh? Kan kita tanya tu. Tanya tu kadang-kadang tak bertanya dengan mulut, tanya dengan jiwa. Sampai lama manalah aku nak duduk lagu ni. Ya. Rezeki aku tak bertambah ya, usaha aku buat macam mana pun tak begitu bertambah. Semuanya pertanyaan yang datang berdiri. Sebab tu Allah kata idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bila hamba aku bertanya, berjoal tentang aku ni apa? Tentang sakit yang aku bagi, tentang rezeki yang aku bagi, tentang kekuatan kerjaan yang aku bagi, tentang usaha yang aku bagi, tentang kehidupan yang aku bagi kepadanya. Semua dia nak tanya. Sama ada dia tanya kepada aku langsung atau dia tanya kepada orang lain. Nampak tak? Kalau orang sakit, dia tanya doktor lah, macam mana nak rawat saya? Betul tak? Tapi pada hakikat kena tanya Allah dulu. Ada hadis kan dalam Quran, ada hadis 40. Satu hadis 40. Cukup penting kita hadis 40 An-Nawawi ya. Allah ada sebut kan, aku sakit, kenapa kamu tidak ziarah? Tu nampak tak? Aku tak makan, kenapa kamu tak bagi aku makan? Tuhan kata sendiri. Makna kamu kena sedar, makan kamu aku bagi, sihat kamu aku bagi, sakit itu pun aku uji. Itu dia. Yang kata Tuhan bagi, Tuhan uji. Yang sakit tu kata uji. Yang kata Tuhan bagi ya. Allah uji aku dengan sakit, Allah anugerah aku dengan kesihatan. Cantik itu. Betul tak? Itu cara kita beradab, muamalah dengan Tuhan, nak cakap tu. Ya. Jadi makanya kita ambil kira sebagai yang disebut al-musannif. Maka orang yang beriman kepada Allah SWT, yang tahu langsung kepada Allah SWT ini, dia usaha. Bukan kita tak usaha, tapi tidaklah kita memberikan usaha itu secara langsung sehingga mengabaikan hak Allah. Hak Allah nombor satu, urusan-urusan ketuhanan nombor satu, persoalan tauhid nombor satu, masalah akhirat persoalan yang paling pokok. Maka Tuhan kata, fa ini qarib, aku dekat dengan kamu. Apa dia dekat? Aku yang bagi semua. Itu yang aku dekat ni. Ya. Kamu sakit, aku yang tahu dulu kamu sakit. Orang tak tahu. Aku yang tahu dah bila kamu akan sakit. Nampak tak? Bukan kamu. Itu faham dia. Fa ini qarib ujibu da'watad da'i da'an. Dan aku menyempurnakan, mengkabulkan ya, apa yang dia mohon, apa yang dia hajat, apa yang dia minta. Tapi ada syarat. Falyastajibu li. Kena ada ya nisbah di belakang, panjang sikit. Ya. Maka hendak menyempurnakan segala yang kewajiban bagi aku. Apa yang aku wajibkan bagi dia, dia kena penuhi semua. Yang aku perintah, yang aku suruh. Wal yu'minu bi, atas dasar beriman kepada aku. Nampak tak? Itu dia. Barulah Tuhan kata, la'alu biyarsudun, maka dia, mudah-mudahan mereka akan mendapat jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang sempurna. Itu jelasnya kita mengambil kira. Jadi makanya usaha itu, walaupun macam mana usaha kita sekalipun, Allah come first. Allah datang dulu. Ya, seruan Allah dulu. Ya, perintah Allah dulu. Ini paling penting kita kena ambil kira ya. Jangan hanya kita berikan perhatian kepada, sebab urusan makhluk ini adalah Tuhan dah bagi 5 perkara, kita sebut dah. Dunia ni 5 perkara kan. Jangan lupa ya. Sia-sia mainan-mainan, nampak tak? Tidak kekal, betul tak? Ya, hanya semata-mata bermegah-megah, ya, nak cari kemegahan, tak lebih. Ya, dunia ni cari megah ya. Buat rumah besar-besar,
10 tingkat, ya? Pasang lift lagi, ya kan? Ya, kereta 10 biji masuk dalam tanah, dia buat underground lagi, hebat. Ya, datang 10 biji kereta, 10 biji kereta hilang, mana dia duduk dalam tanah. Punya hebat datang, ya. Nak kereta mana petik, kereta tu keluar dulu, tu dia. Macam mana tak hebat tu kan, ya. Tapi kita bawa kereta duduk satu seat, ya kan, satu seat kita duduk, ya. Dia nak kena pegang steering, ya. Salah pegang steering masuk parit, tu ya. Cuba kita perhati tu. Inilah dunia, ya. Dia mengancam kita. Hanya megah orang tengok kita hebat. Oh, dia ni kaya. Takat tu aja kita nak sebut. Takat orang nak kata kita kaya. Takat orang nak kata kita hebat aja. Tapi kita tanggung akibat dia. Kita tanggung akibat kan. Ya. Itu dia. Jadi kita kena lihat, inilah dunia. Apa yang kita buat sekalipun, dia tidak akan berikan kepuasan kepada kita. Ya, dia akan sentiasa menghantui jiwa kita untuk menambah. Kiranya berikan satu gunung emas, kata Nabi, dia nak 2. Dia bagi 2 gunung emas, dia nak 3. Inilah manusia. Istilah tak cukup tu dia di sebahagian daripada kamus kehidupan. Tak cukup. Tapi kalau kita faham dunia ini bukan satu benda yang kekal, kita tak payah kira lah. Cukup tak cukup, hang memang tak kekal. Kalau hang cukup pun tak kekal, hang cukup pun tak kekal, hang tak cukup pun tak kekal. Betul tak? Habis senang. Kembali kepada Allah. Sebab kita akan kembali kepada Allah anytime, bila-bila masa. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak diawali dengan satu saat, tidak ditakhir dengan satu saat, sampai ketika walikuli ummatin ajal. Tiap-tiap umat ada dia punya ajal. Habis pengakhiran dia. Kena faham. Ya, jelas kata musannif. Betapa tidak, dia kata tadi, Allah Subhanahu wa taala telah kurnianya, dengan kurnia dan kebaikannya telah menjamin rezeki hamba-hambanya. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Al-Ankabut. Dan berapa banyaknya binatang yang tidak membawa rezekinya sendiri. Nampak tak? Burung sebagai contohnya. Tuhan yang memberinya makan dan juga berinya kamu, dan dia maha mendengar dan maha tahu. Antaranya yang dapat kita lihat dekat dengan kita, burung. Dia keluar terbang kosong dengan sayap saja, tidak ada apa. Sayap itulah modal dia. Modal dia sayap untuk bergerak. Balik bawa rezeki, anak-anak duduk dalam sarang untuk beli makan lagi. Dia boleh bawa rezeki dia, ya. Itu ketika Nabi Allah Khidir dengan Nabi Musa naik sampan tu, dia naik sampan tu, nampak satu burung turun, ya. Burung tu turun sampai ke permukaan air, dia naik balik. Nabi Khidir kata kat Nabi Musa, wahai Nabi Allah, cuba kamu tengok burung tu, ya. Rupanya burung tu bawa ulat. Burung tu dia nak makan, ya. Dia nak makan ulat dan dia bagi ulat. Dia bawa ulat, dia lepaskan mulut ikan. Nampak tak? Apa ada mulut ikan dia pula, dia ambil. Saling bantu membantu, nampak, ya. Turun, ya. Kemudian nampak satu burung lagi turun. Dia ambil, dia mencecah air laut dia. Muncung dia air laut, ya kan? Kata Nabi Allah Khidir kepada Nabi Musa, kamu tahu tak, dunia tu adalah ibarat satu titik air yang ada di muncung burung tu. Dunia ni yang kamu duk hambat ni adalah seumpama satu titik air laut yang ada di muncung ikan, muncung burung yang terbang tadi. Rezeki sudah Allah tanggung. Rezeki ikan burung tu bawa, rezeki burung ikan pun bawa. Nampak tak? Ini kelebihan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah nilai. Kamu boleh nilaikan dunia bagaimana ia. Kita faham begitu. Jadi makanya kata Allah, wa kam min dabbah. Dabbah ni seluruh jenis binatang, termasuk kita lah. Ayat ini banyak binatang yang tidak bawa rezekinya sendiri. Ya. Maknanya kita sendiri pun tak bawa rezeki kita sendiri. Kita hanya menempah, bersandar kepada punca-punca sumber rezeki
yang kita yakin secara adat kita akan dapat. Orang kerja cukup bulan, dia tahu dia boleh hidup cukup bulan, dapat gaji, tak tu ya. Itu pun dia hanya ada satu zan, satu persangkaan yang kuat saja, kata dia boleh hidup lagi, bukan satu keyakinan. Yakin ni adalah mati. Sebab tu Quran sebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yakin yang ayat ni tafsirnya maknanya mati. Sembahlah kamu kepada Allah sehingga kamu mati. Yakin itulah mati. Nampak tak? Faham ya? Yang belum mati itu kita panggil zan. Jangka, sangka aku boleh hidup cukup bulan ni dapat gaji, betul tak? Hanya zan, bukan yakin. Ini kita kena faham antara beza zan dengan yakin ni, ya. Jadi makanya firman Allah lagi, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal 'aqibatu lit taqwa. Dan suruhlah pengikutmu bersembahyang dan tetap mengerjakannya. Segala ahli-ahli rumah tangga kamu, keluarga kamu, saudara mara kamu, ya, suruh dia sembahyang. Kita kena kerah sembahyang. Nampak? Sebab tu sembahyang jemaah dituntut sangat-sangat. Suruh pengikutmu bersembahyang dan tetap mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepada kamu. La narzukuk, kami tidak minta kepada kamu rizqan, ya. Tapi kami yang bagi, nahnu narzukuk, kami yang bagi rezeki, ya. Kami yang beri rezeki kamu, dan akibah yang baik adalah untuk orang yang melihara diri bagi kejahatan. Kita akan dapat dia punya akibah. Apa yang kita lakukan tadi ini akan ada hasilnya, hasil yang baik bagi mereka yang tetap menjagakan. Di sini Tuhan tekan nombor satu sekali sembahyang. Sembahyang ni adalah sebagai mengukuh kepada tauhid ubudiyah. Yang kata ada tauhid ubudiyah ni orang sembahyang lah. Kalau tak ada sembahyang, tidak ada tauhid ni. Tidak ada tauhid ni, habislah kita. Tauhid ubudiyah ni kalau tidak ada, habis, sama macam orang kafir lah. Ya. Jadi kafir lah kita. Kerana sembahyang tu sebagai bukti. Ada 3 bukti sembahyang. Orang sembahyang sah. Pasal apa orang sembahyang? Ada Tuhan. Bila ada Tuhan aku sembahyang. Betul tak? Kalau tak ada Tuhan nak sembahyang buat apa? Pasal apa orang tak sembahyang? Tak ada Tuhan, tinggal dia tak kata lagu tu je lagi. Betul tak? Awak tak sembahyang ni? Tak apalah, pelan-pelan aku sembahyang lah. Sebenarnya bukan lagu tu. Pasal yang tak yakin kita Tuhan tu wujud. Nampak tak? Batal yang punya syahadah. Itu dia. Ya, itu dia. No? Itu kita ambil kira, kita ambil pendapat Imam Hanbali. Hanbali itu terus keras. Ya, kalau banding daripada mazhab lain, Hanbali ni dia keras lagi. Batal kamu punya solat. Ya, kamu punya syahadah tadi. Kerana orang tak sembahyang ni, pertama seolah-olah menidakkan kewujudan Allah. Pertama. Nampak? Kedua, ringan sikitlah. Ya. Tidak menzahirkan terima kasih syukur di atas kewujudan diri dia sebagai manusia yang dibina, yang cipta oleh Allah. Tidak ada kesyukuran yang kedua. Orang yang tak sembahyang ni sah, memang tidak bersyukur kepada Allah. Pasti. Sebab syukur yang pertama sekali, yang paling tinggi, mengabdikan diri kepada Allah. Sujud sembah kepada Allah, itu tanda syukur. Sebab itu sembahyang tidak ada sembahyang sunat syukur, tak ada. Sebab sembahyang itu sendiri melambangkan kesyukuran kepada Allah. Yang ada sujud syukur, ya. Sujud syukur ada, nampak tak? Sembahyang sunat syukur tak ada. Usalli sunatan syukuri tak ada. Kalau ada lingkup bidah, nampak tak? Satu lagi sembahyang hadiah kan. Tu jangan niat sembahyang hadiah tau. Kalau orang buat sembahyang hadiah, jangan niat sembahyang hadiah. Memang sembahyang hadiah tu ada, tapi kita nak bawa lah. Ada sebut, ulama-ulama besar kita ada sebut, Syekh Nawawi Al-Bantin dan Nihayatul Zin ada sebut sembahyang hadiah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Sabil Al-Muhtadin ada sebut tentang sembahyang hadiah ni. Tapi kita nak niat sembahyang hadiah, jangan niat usalli sunatal hadiah. Lingkup, haram, batal sembahyang tu, tidak sah. Nampak tak? Sembahyang 2 rakaat aja. Aku sembahyang 2 rakaat kerana Allah. Cukup banyak tu. Sunat mutlak nama dia. Bukan nama sunat hadiah. Sunat mutlak. Dah habis sembahyang saat ni, baru kamu bagi pahala kepada orang dalam kubur. Nampak tak? Itu baru nama hadiah. Faham tak?
dah habis sembahyang dah jadi, Allahumma ya Allah, sampaikanlah pahala sembahyangku ini. Kerana sembahyang tu ada pahala. Pahala tu bukan sampai pahala sembahyang, bukan sembahyang tu, pahala tu sembahyang tu kita punya. Nampak tak? Jadi jangan salah faham lah sembahyang hadiah, ya. Ada, tapi ini banyak orang tak faham bab ni. Ya, bab ni banyak yang tak faham. Buat sembahyang hadiah. Kan masyarakat kita memang begitu, buat sembahyang hadiah. Malam pertama buat sembahyang hadiah, ya. Mayat simpan, malam pertama kita buat sembahyang hadiah. Jadi sembahyang hadiah ni nama sembahyang hadiah, tapi jangan niat sembahyang hadiah. Dia sembahyang sunat mutlak, tidak ada niat sembahyang hadiah. Jadi bila kita bawa pertama, rakaat pertama kita bilah rakaat pertama anjuran ulama lah. Cari hadis tak jumpa, tapi hadis dia hadis yang tidak sampai kepada Rasulullah pun. Ya, tidak sampai Rasulullah hadis itu. Atas daripada penyampaian para alim ulama, jadi kita lebih bergantung kepada keadaan ulama tu yang bercakap sendirilah, bukan pada hadis itu. Ulama yang bercakap tu seorang ulama yang memang alim dan soleh. Ya, jadi kita terima nasihat dia lah. Rakaat pertama, rakaat kedua serupa, baca mula-mula ayat kursi, alhaakumut takatsur, qul Allah sebelah kali. Senang tak? Ayat kursi sekali, alhaakumut takatsur sekali, dan qul Allah sebelah kali. Buat dua-dua rakaat sama. Tak ada salah tang mana pun, cari hadis tak jumpa. Takkan baca Quran nak salah pun. Sembahyang boleh baca Quran ayat apa pun boleh baca sembahyang ni. Bukan nak gaduh apa dah. Sunat baca Quran dalam sembahyang habis. Itu kita pegang dasar dia. Jadi makanya dah habis dah sembahyang, dah bagi salam semua, Allahumma ya Allah, sampaikanlah pahala sembahyang hadiah sembahyangku ini, ya. Jangan kata hadiah, sampaikan pahala sembahyangku ini kepada roh si fulan si fulanah dalam kubur ni. Habis itu saja. Ya, itu benda yang baik, tak ada masalah, ya. Itu faham. Ini yang sebut masalah ni ulama-ulama dalam Nahdlatul Ulama, sebab saya salah seorang daripada ahli dia. Nahdlatul Ulama ni satu badan pertubuhan Islam yang kedua terbesar di dunia. Nampak tak? Nombor satu Ikhwanul Muslimin di Mesir, ya. Ikhwanul Muslimin pertubuhan Islam yang paling besar sekali lah. Yang kedua Nahdlatul Ulama Indonesia, pertubuhan Islam yang cukup terbesar di dunia, ya. Jadi banyak ulama-ulama dia yang hebat-hebat. Ulama-ulama besar-besar ni semuanya duduk dalam, termasuklah pengarang kitab kita ni, penulis kitab kita ni, Profesor Muhabbuddin Wali, salah seorang daripada ahli jawatan kata tertinggi Nahdlatul Ulama. Itu dah, itu dah lah. Jadi depa ulama dia bagi nasihat, faham, ya. Sembahyang hadiah kena buat begitu. Ulama-ulama kita tak tahu benda ni. Jadi bila tak tahu, pokok kita tak ada atau bid'ah atau lingkup lah. Bukan kata benda tu bid'ah khabisah atau sayyi'ah, bid'ah hasanah, baik kita buat. Wallahu a'lam. Balik kepada syukur tadilah, ya. Jadi kedua, orang tak sembahyang ni dia tidak syukur kepada Allah. Tak syukur. Ya, itu dia. Dan yang ketiga, dia tidak mengenal nikmat Allah. Habis. Tiga. Dia tak tahu nikmat itu daripada Allah. Semua nikmat ni semua daripada Allah. Dia tak kenal nikmat Tuhan. Habis, ya. Itulah tiga. Orang tak sembahyang ni, tiga cacat tu. Tiga keburukan tu. Ya, itu faham, ya. Jadi maknanya kita kena ambil kira. Jadi maka jelas dua ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahawa dalam masalah rezeki kita tidak boleh susah. Jangan fikir rezeki, ya. Tadi saya dah habaq di awal-awal tadi, yang penting kita nak cari apa, tuan-tuan? Berkat, ya. Barakah. Tidak. Wa inna ahlil qura amanu wa la fatahna 'alaihim barakati minas sama', Tuhan kata. Adapun daripada orang daripada ahli satu negara, satu negeri, satu qarya, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, lam taukid, dan besar lam taukid mengukuhkan lagi, serius, betul-betul serius, kami sungguh-sungguh, kata Allah, la fatahna 'alaihim barakati minas sama', sungguh-sungguh, betul-betul kami akan buka barakat daripada langit. Habis, dengan syarat dia kena takwa dan beriman. Takwa beriman, dua ni paling penting. Habis, ya.
Letak dunia tu sebelah, dunia yang rendah. Tuhan akan pilih dunia yang baik bagi kita. Nampak? Tuhan akan hindar daripada dunia yang buruk. Allah akan beri berkat pada dunia yang dia bagi. Nampak tak? Ini kita nak faham tu sampai ke situ tuan-tuan ya. Tak perlu kita duk pijit dahi. Ya. Sehingga mengabaikan kerja-kerja Allah, sehingga bawa dalam sembahyang. Allahu akbar macam dah nak bayar hutang. Duk pegang tu ya. Macam mana? Allahu akbar di mana nak dapat duit ni? Allahu akbar. Nampak dah? Aku pendapatan aku tak cukup. Nampak dunia. Nampak. Sampai ke dalam dunia ambil sembahyang pun bawa Allah. Kacau tu. Makna kata orang ni tidak kenal Tuhan betul-betul. Dia tak kenal perbuatan Allah. Maknanya belum kenal Tuhan lagi lah. Nampak? Hanya kenal sifat-sifat, ya. Tapi dia tak kenal perbuatan Allah. Sebab tu kita kena ingat tauhid wahdaniyah, asal pada zat, asal pada sifat, asal pada perbuatan. Ada 3 kan. Imam Abu Hasan Asy'ari susun kepada kita yang cukup cantik lah. Ya. Wahdaniyat, asalnya Allah. Asal apa pada Allah? Asal kita dengan Allah tadi ini. Yang pertama sekali mengasalkan zat Allah sebagai zat yang wajibal wujud. Tu dia yang pertama, ya. Mentauhidkan diri kita dengan suatu pegangan akidah yang mantap, yang yakin, yang jazam bahawa Allah itu adalah zat yang wajibal wujud. Wajib kena wujud, wajib wujud. Kita ni tak wajib wujud. Jadi tak payah fikir yang tak wajib wujud ni, dunia benda yang tidak wajib wujud yang dia fikir. Buat apa? Nampak tak? Yang kedua, Allah asa pada sifat-sifatnya. Itu dia. Tak berkongsi sifatnya. Kita kongsi sifat kita. Nampak tak? Kuasa kita kongsi dengan orang lain. Sehingga orang kena angkat kita bagi kuasa. Nampak tak? Kena cari kuasa. Itu sifat kita. Sifat kudrat kita. Bukan boleh kudrat sendiri. Nak buat rumah, ada kudrat. Kena cari kudrat orang lain. Nampak tak? Termasuk kudrat jin. Jintera. Nampak tak? Itu dah. Betul tak? Jentera tu jin lah. Tak ada jentera tak dia buat kerja. Kena pakai jin. Itu dah. Masya Allah. Tengok Tuhan buat macam mana kat kita. Baik. Jadi kemudian kata tadi ini, yang ketiga, mentauhidkan perbuatan Allah. Itu dia. Inilah perbuatan Allah, kita nak faham ni. Ya, segala bentuk kewujudan kita yang kita terima atas kewujudan kita ni, kewujudan makhluk tidak beri bekas. Balik kepada satu sifat lagi. Semua yang ada pada kita pun, walaupun ada persamaan dengan Allah, kita pun wujud, Allah pun wujud. Kita pun ada sifat, Allah pun bersifat. Kita pun ada perbuatan, Allah juga ada perbuatan. Tapi zat kita, sifat kita, perbuatan kita tidak memberi bekas. Kenapa? Kerana kita adalah makhluk yang hanya wujud, diwujud oleh Allah. Kita ni adalah termasuk dalam mumkinat. Mumkinat ni makhluk yang boleh ada, boleh tidak. Boleh jadi, boleh tidak. Nampak tak? Hari ni boleh buat, besok belum tentu ada boleh buat. Sejurus kita kuat, sejurus kita lemah. Sejurus kita ingat, sejurus kita lupa. Inilah kita. Jadi sebab tu Allah jadikan kita ini punya perubahan yang besar, supaya kita faham yang merubah kita itu adalah satu kuasa yang mutlak, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena faham lagu tu. Baik, sambung lagi. Daripada kata musannif Subhanahu Wa Taala menyebut, ya, dua ayat ini memberikan bahawa kita jangan susah. Tidak, kita boleh susah sebab sudah ada dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Asal saja kita berusaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan daripada tingkatan-tingkatan keadaan kita masing-masing, seperti telah terangkan dalam kalam hikmah sebelumnya. Apabila masalah rezeki sudah terang persoalannya, maka imbalan daripada itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala menuntut kita untuk melaksanakan amal ibadah berupa kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan mengerjakan amal-amal kebajikan lain-lain seperti yang telah digariskan oleh ajaran-ajaran agama kita. Dengan amal ibadah kita dapat sampai kepada kebahagiaan di akhirat yang kekal baqa. Amal ibadat ni untuk menempah dia punya akabah tu, dia punya protokol. Akabah ni dia punya protokol. Nak sampai kepada mendapat rahmat Allah tu, kena beramal dulu. Beramal, jalankan perintah, segerakan laksanakan titah, jauhkan daripada yang dia tegah.
Apabila kita buat macam itu untuk menempa apa? Akabah yang kedua kita panggil apa? Akabah yang kedua adalah maghfirah, mendapat pengampunan. Semua kita buat ibadat ini tuan-tuan, kita jauhi daripada tegahan-tegahan Allah ni adalah untuk mendapatkan pengampunan. Faham yang itu dulu. Itu dia punya protokol dia yang kedua. Ya, tak sampai Allah lagi, jauh lagi tu. Baru dapat pengampunan, sebab tu kita banyak mohon ampun kepada Allah. Banyak mohon ampun kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah, akan ringan banyak persoalan. Ya, duk sakit-sakit berat-berat ni, ya. Cepat-cepat astaghfirullah, astaghfirullah, sakit tu hilang, kurang. Kurang-kurang je kurang sakit. Nampak tak? Semua penyakit, berat dan ringan tu tak kira. Nampak tak? Banyak istighfar, penyakit kita akan kurang. Kesembuhan itu akan datang. Nampak tak? Kelebihan istighfar. Itu dia. Baik. Sudah dapat pengampunan, barulah Allah akan bagi kita ganjaran, imbangan, imbalan, imbuhan, pahala. Kita panggil al-ajru. Daripada maghfirah naik akabah yang kedua kita panggil al-ajru. Al-ajru ni pahala. Baru Tuhan bagi pahala. Sebesar-besar pahala al-ajru adalah rahmat. Baru sampai rahmat, protokol yang ketiga. Maghfirah yang kedua, yang pertama amal, kedua maghfirah, yang ketiga al-ajru, yang keempat baru datang rahmat Allah. Dengan rahmat Allah boleh masuk syurga. Faham? Bukan kena amal, tak, tapi kena amal dulu. Nampak tak? Amal sebagai pergerakan akabah yang pertama. Dia kena ada dulu. Ya. Jadi bukan amal terus masuk syurga lah. Amal tu menempah pengampunan. Sebab tu lepas sembahyang kita minta ampun dulu. Sapu-sapu muka aja. Astaghfirullah. Kalau hadis Nabi baca dekat tu ya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Dekat tu ya lah. Nabi tak baca panjang kita ni. Tapi bukan Nabi tak pergi baca panjang. Kalau Nabi baca panjang susah kita pula. Nak baca pendek tak boleh. Nampak tak? Nabi bagi yang pendek, kita tambahlah. Nampak tak? Nabi nak bagi senang umat. Ya? Dia bagi yang paling simple dulu. Astaghfirullah. Makan masa apa ayat Nabi bismillah aja. Bismillah. Nabi tak berjanji kita. Ya. Bismillah. Itu dah ada. Nabi hanya bismillah. Kita tambahlah bismillahirrahman. Imam Ghazali buat Ihya al-Muddin. Bismillah dulu. Suap mula. Nak suap kedua bismillahirrahman. Suap yang ketiga bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Sebab bismillah turun 3 kali. Jibril bawa 3 kali kat Nabi. Nampak tak? Jibril bawa bismillah kat Nabi 3 kali tau. Maka tu kita kena buat 3 kali. Tapi dah payah sangat, baca sekali lah. Kadang-kadang sebelah tu bukan bismillah ya. Sebelah. Tu dia. Ini dah tamak sangat, tak boleh fikir ya. Sebelah. Tu dia. Haru pula tu lah. Bismillah. Kita bacalah panjang. Astaghfirullah Nabi, kita astaghfirullahalazim. Lagi allazi la ilaha illa hayyul qayyum. Nampak? Wa atubu ilaihi. Lagi. Nampak tak? Tu 4 tahap tu kita baca tu. Banyak kan? Ya. Lebih baiklah sebab kita lapang. Kita banyak masa, banyak lapang, banyak kesenangan. Bacalah elok-elok. Buatlah baik-baik. Dah sakit ni cerita lain lah. Nampak? Dah tak boleh nak sebut apa dah. Mulut hanya kita bismillah saja jadilah. Jadi pada safar ni banyak menolong kita. Tuan-tuan dan puan-puan, perbanyakkan safar ya. Satu lagi saya sebut semalam kita masa duduk makan cerita. Orang nak makan ni sebelum makan baca liila fi quraisyin. Surah tu baca dulu. Nampak tak? Sebelum makan baca surah tu. Ya. Makanlah aiskrim. Satu tong sekalipun tak kena kencing manis. Kalau kita mula dengan liila fi quraisyin, tapi janganlah makan satu tong pula macam saya kata tadi. Saja saya usik ajalah. Kita nak makan benda-benda manis ni liila fi quraisyin, baca habislah tu surah, pendek aja. Nak makan apa ni benda-benda, nak makan daging ke kambing ke apa, liila fi quraisyin. Tentu makan insya-Allah tak kena kolesterol tak lekat.
Kalau makan gula, gula tak lekat. InsyaAllah lepas baca li ila fi Quraish, makan benda manis, picik tengok gula tak naik. Kalau gula naik juga, kita punya bacaan tu tak betul. Itu dia. Tu ya cerita dah. Nampak dah? Boleh faham nak? Baca elok-elok, jangan baca cepat. Baca betul. Li ila fi Quraish, cukuplah. Ila fi rihlatash syita'i was-sayf. Tang duduk tang mana ada wa amanahum min khauf, dan beri aman dalam keadaan kamu takut. Nampaklah kita makan gula takut apa? Takut kecil manis, takut tu yang bagi aman takut tu siapa? Allah. Nampaklah ni kelebihan ni. Tok Guru sekitar lama tu, Tok Guru sahabat ni ajak duk amal lama dah, tapi tak teringat nak habaq. Semalam makan di Bagan Serai Kenduri baru teringat habaq kat depan ni apa baca ni. Datang ilham tu abang. Saya lupa lama dah benda tu. Tapi kita pun kadang-kadang lupa tengok-tengok kambing lupa. Nampaklah. Kambing kurma di depan li ila pun lupa lah. Nampaklah. Tu tu jadi masalah tu. Saya pun bukanlah baca tiap-tiap kali ingat dah. Bila teringat baca Pasal tengok makanan lebih depan kita. Kadang-kadang lapak mai dulu Lapak tu mai sangat jadi hanya sekadar bismillah sajalah. Bawa li ila ni sebagai penawar tuan-tuan. Kita bersandar dengan Al-Quran, sebab Quran tu syifa, ubat antaranya menjual syifa kepada orang beriman. Ingat kalau nak makan, nak kena pergi makan kenduri lah. Sebelum makan kenduri baca dulu li ila fi Quraisyin, Allah barik lana, itu baca jugalah tu doa. Kita makan tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan tak akan kena sebarang gangguan ataupun apa mudarat daripada makanan tu. Kita akan dapat mencecah makanan dan kita akan dapat manfaat. Itu lebih dah. Tuhan pelihara daripada mudarat. Itu kelebihan. Kita tengok tadi ini daripada surah tadi. Baik, sambung sikit lagi lah. Kita ambil kira sini. Baik. Jadi katanya kewajipan kata dengan amal ibadat kita dapat sampai kebahagiaan akhirat yang kekal, baqa, dan dengan amal ibadah pula kita dapat dekati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berfirman Allah Taala dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Kita semua ingat ayat ni, hafal sangat. Tidak aku ciptakan jin manusia selain supaya mereka itu ta'abud mengerjakan ibadat kepadaku. Ada tafsiran lagi, melainkan mereka mentauhidkan aku. Ada juga tafsir yang macam itu. Bukan hanya beribadat, tapi mereka mentauhidkan aku, mengasahkan aku. Yang paling penting sekali lah Kemudian dalam surah yang sama Allah SWT melanjutkan firman-Nya, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun daripada mereka. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun daripada mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Tuhan kata, sungguhnya Allah, Dia adalah Maha Pemberi rezeki, yang punya kekuatan yang teguh luar biasa. Luar biasa. Tu maka kita banyak dengan menyebut nama Allah, Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik. Bacalah, buatlah banyak mana pun. Saya tak payah habaq dah banyak mana ikut tuan-tuan. Paling tidak 10 kali kita dapat sebut tiap-tiap kali lepas sembahyang sunat. Habis sembahyang sunat tu, sembahyang fardu dah lah, sembahyang sunat kita pun nak beredar sebut Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik 10 kali keluar, insya-Allah, kerana mengingatkan kepada punca rezeki segala-galanya daripada Allah. Akan kekal. Orang yang beramal zikir yang Malik ni, memang rezeki dia tidak pernah putus. Rezekinya tidak akan terputus, dan tidak akan ada istilah tak cukup. Allah akan bagi dia sekadar merasai jiwa yang cukup, jiwa qanaah dia panggil. Paling penting dari ayat-ayat ini jelas bagi kita bahawa Allah tidak meminta kepada kita sesuatu seperti yang kita perlukan dalam hidup dan kehidupan kita, tetapi Allah menjadikan kita manusia pada khususnya dengan hikmah supaya kita berterima kasih kepadanya dengan jalan beribadah, tegasnya mematuhi segala perintah-perintahnya dan menjauhi akan segala larangan-larangannya. Perlu kita ketahui tanda-tanda orang yang tenggelam dalam berusaha pada apa yang telah dijamin oleh Allah. Tanda-tandanya ialah ni orang yang mati hati ni.
Kalau ada 3 tanda ni, habis hati dia mati ya. Nak tahu kata hati kita tu mati ke tak? Ni 3 ni. Nah, kita abang tajuk dulu. Yang pertama dia kata at-ta'assufu 'alal ghaib. Yakni timbul penyesalan apabila sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan dicabut kembali olehnya, apakah dengan jalan hilang, dicuri orang, dibinasakan datangnya kebanjiran, atau musnah di telan api dan lain sebagainya. Itu dia. Hari ini banyak kadang-kadang scammer kan, Hari ini banyak scammer kan. Banyak orang hilang duit scammer. Pencen punya duit simpan, pencen dapat duit pencen tu punya duit kumpul berapa puluh tahun tak tahulah, baru nak capai 60-70 ribu. Mai scammer dia ambil semua hobi. Macam mana kita rasa tuan-tuan? Rasa sedih dengar kan? Tu dia, jangan rasa sedih. Yang hantar scammer tu pun kerja Allah ya. Nampak tak? Tuhan bagi balik, ingat, yang aku boleh kumpul selama 10-20 tahun ni pun Allah juga bagi masa umur aku hidup panjang. Nampak tak? Kena ingat dulu tu ya. Semuanya Tuhan dah atur awal, bukan aku boleh kumpul sendiri. Nampak tak? Sampai masa dia nak ambil balik, dia ambil lah. Nampak tak? Mungkin dia ambil balik tu kerana benda tu tak betul. Nampak tak? Orang kerja, masa dia kerja dulu, dia kerja tak betul. Dia tidak jujur, tidak amanah dalam kerja dia. Nampak tak? Tu, bila dia pencen, duit pencen tu datang daripada sumber kerja yang tidak amanah. Betul tak? Nampak? Sampai kita baca semua gitu. Sampai masa Tuhan sayang dekat dia. Ya, kalau tidak dia makan benda-benda tu, tidak bawa berkat, Allah ambil kopi, dia kena baca dulu tu. Nampak tak? Kerana Allah berbuat biadihil khair, di tangannya segala kebaikan. Bukan Tuhan buat tu semua tak kena, semuanya kena belaka. Nah, aja kena baca dulu tu lah. Baru jadi kan, banyak scammer orang nak cerita mai. Ya, Ustaz, tolong buat sembahyang hajat lah. Abang saya punya habis 70,000 raib. Dia kata, nampak ya. Dalam masa yang singkat, saya simpan punya lama lah pencen tu, dia kata, punya duit pedor sikit-sikit. Simpan-simpan, tiba-tiba sampai masa datang cerita scammer ni, habis, hilang. Nampak tak? Saya kata yang datang ambil, yang tak pun kerja Allah. Semua Tuhan dah atur dah. Nampak tak? Ada tak kenal dengan kita tu dah. Ya. Maka Tuhan ambil balik. Macam mana kena ambil balik? Hari ni kita mati, habis semua orang ambil balik. Betul tak? Yang tu hilang lagi teruk. Hilang semua. Kena baca dulu tu dah. Mau tak mau benda tu memang akan hilang. Tak hilang masa aku hidup, akan hilang ketika aku mati. Betul tak? Itu kena baca. Semua benda kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang itulah kita punya akidah. Kena baca. Tanamlah akidah kita. Itu yang pertama. Ya, jangan selesai. Apa juga hilang, anggap Allah akan beri ganti. Mungkin Tuhan nak ganti yang baik kepada aku. Baca dulu tu. Allah akan ganti balik yang baik. Nampak ya? Jadi apa yang ada kita ada sekarang ini, syukur kepada Allah. Nampak tak? Itu dah. Habis 70,000 dia ambil, tinggal 1,000 dalam bank. Tinggal 1,000. Nampak tak? Mula duit kacau dah. Macam mana aku nak hidup macam mana 1,000 ni? Hang hidup tu pun Tuhan bagi hidup ya. Rezeki hang Tuhan tanggung. Nampak tak? Ya. Jangan gaduh. Allah akan atur balik. Asalkan hang kenal Tuhan, bersyukur kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ada kesalahan. Nampak tak? Ada kesilapan. Allah akan ganti yang baik kepada kamu. Dia kena baca dulu. Yang kedua, ya, yang timbul penyesalan apabila sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan dicabut kembali olehnya, apakah dengan jalan hilang, dicuri orang, dibinasa dengan datangnya kebanjiran atau musnah di telan api dan lain-lain sebagainya. Ya. Hari ini jutawan, besok jadi muflis terus. Ya, bukan muflis, tak ada apa benda dah. Muflis ni boleh gagah juga. Ya. Datang banjir, habis rumah 2 juta punya rumah habis, tinggal tangga. Tengok Allah punya kerja macam mana dia buat lah. Tidak. Hari ni dia jutawan, megah dengan kereta, dengan rumah, dengan hasil, dengan dalam apa semuanya. Besok hari ni turun banjir, taklah angkat rumah tu, besok tinggal tangga, hidup lengur di tangga. Nampak Ustaz Abid Lee bantu tolong dia. Ya, Ustaz
Ustaz Bili tolong tak apa, saya bagi kepada kamu. Jangan takut. Saya buat satu rumah kecil jadi kamu. Nampak tak? Jadi fakir. Semalam jadi jutawan, besok pagi jadi fakir. Nampak tak? Habis. Ini kerja Allah. Jadi lagu tu jangan selesai ya. Kerana kita faham Allah berbuat semua baik. Semua yang Tuhan buat adalah betul dan tidak salah. Kedua, ya, faqdu taqwa fi tahsil. Yakni tidak ada takwa dalam hati dan tidak tanduk pada menghasilkan rezeki yang dicari. Ya. Pendeknya, asal uang masuk, haram dan halal ditelan semua. Orang ni tidak teliti dalam halal haram. Dia janji dapat duit sudah. Nampak tak? Ya. Dia cari rezeki tinggal sembahyang. Rezeki itu haram tu. Nampak bagi? Nampak tak? Tuhan bagi dalil mana? Sembahyang Jumaat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Nampak tak? Ya. Fas'au ila, hendaklah kamu terus kepada zikrillah. Wazarul bai', tinggal segala berniaga. Wazarul bai' itu tinggal segala berniaga. Ini dalil dia. Jadi satu orang dia bekerja untuk dunia, cari dunia, tinggal sembahyang. Maka hasil yang dia cari itu adalah haram. Nampak tak? Bukan kata hasil, walaupun hasil itu bersih, dia menjaga bersih, menjaga buka kedai nasi, kedai makan, semua halal. Ya, tidak ada unsur-unsur rasuah dan tidak ada unsur-unsur haram dalam makanan, semua halal bersih. Tapi dia sendiri tak sembahyang. Masuk tohok tinggal, sampai ke asak pun tinggal. Nampak tak? Duk berkemas kedai yang dia tak habis. Nampak tak? Saat ni dia fikir kepala, saat ni balik qada. Apa nak gaduh? Qada ada, ustaz kata boleh qada, dia mengaji tang tu ya ustaz. Nampak tak? Ilmu tu dia mengaji. Ustaz kata boleh qada, yang tu nak dengar dia kata. Habis. Besok dia tak main mengaji dah. Makanya kata ulama, hasil mahsul dia cari itu adalah haram kerana meninggal sembahyang. Tu dia punya rawit tu, dia punya kaitan tu. Paling itulah hukum nak kena baca sabit. Haram kerana lain, haram li ghairihi. Kerana apa? Kerana meninggalkan perintah Allah SWT. Hasil mahsul yang dia dapat tu adalah haram. Itu dia. Sama juga waktu kita kerja macam biasa juga, mengambil upah, gaji tu memang kita kerja upah. Bila kita terima gaji dengan upah, tapi dalam masa kerja tu kita mengabaikan sembahyang, tak sembahyang. Ya. Waktu zuhur tinggal, nampak tak? Payah kot Aku dah pakai pakaian ni payah nak tinggal tempat orang perempuan ni payah nak cuci muka, make up tak larat. Tak apalah saat ni qada lah. Bukan dia tak buat benda tu, dia buat je, tapi satu hari, 2 hari, satu ketika dia mari malas je kan. Tak payahlah saat ni qada biarlah. Nak basuh pun payah. Itu dia. Orang nak sembahyang juga, seluar ni tak bersih bunyi pun. Aku tak tahu seluar ni bersih ke tak. Aku tak tahu seluar bersih ke tak, sembahyanglah, nak gaduh apa. Seluar tak apa bersih, pakaian tak apa bersih, nampak? Tinggal. Nampak tak? Tak sembahyang. Tu ada seorang betul lah. Dia orang ni orang besar juga dengan saya ni. Dia orang besar. Orang besar sekarang ni. Paling besar. Dalam ni. Dengan saya lebih sembahyang Kami nak pergi satu tempat, nak pergi mengurut. Cerita adalah ya. Tak apalah buat nak cerita sikit kan. Tak cerita orang tu tak abang. Kita tak abang orang tu dah. Ya. Sampai satu tempat berhenti. Mari kita sembahyang qasar. Tak payah jalan lagi. Berhentilah, tak payah kasar lagi. Nampak tak? Masa tu datuk lah, tapi saya tak panggil datuk lah kata. Pasal kami daripada muda-muda kawan lah, nampak lah. Ya. Sampailah dia masuk waktu, dia tak sembahyang juga. Saya berhenti. Hang berhentilah. Hang berhenti, hang tak mau sembahyang, tak apa hang berhenti saat aku nak sembahyang. Dia duduk je kereta. Dia tunggu saya sembahyang. Saya sembahyang kasar, habis saya masuk. Bawa saya. Pergi mengurut, dah habis mengurut semua dah. Masuk maghrib. Dia punya maghrib, dia kata pakaian tak bersih. Tadi dah tinggal sembahyang, pakaian tak bersih. Nampak tak? Pakaian tak apa nak bersih ni. Tak apalah, ustaz pergi dulu lah. Saya pun masuk maghrib. Sembahyang maghrib, geram jugalah kita ni marah. Tu lah. Sebab orang ni bercakap macam agama je. Dia bercakap macam agama, lantang macam agama ni. Kalau ceramah nombor 1 nampak tak? Kita pun masuk sembahyang. Tok guru lah ada kuliah. Saya kata aku nak duduk dengar kuliah. Hang duduk nak kereta lama tu dia. Saya dengar kuliah sampai Isya. Dia tunggu nak kereta lama. Nampak lah. Kita bagi dia rasa lagi dah. Habis ada kuliah sembahyang Isya dia kata, lama dia kata ustaz dia. Dengar ceramah dia kata. Dia kata sengaja saya boleh sakit hati. Saya dengar ceramah. Nampak. Tak kata apa.
Nampak tak? Sampai tahap tu lah, ya. Tinggal sembahyang. Ini kita kata biasa tu orang penting tu dalam masyarakat tu, ya. Penting masyarakat sampai sekarang masih duduk berliga lagi, duduk di atas, ya. Kuat lagi, ya. Itulah. Jadi sedihnya kita lihat bagaimana keadaan. Seorang lagi duduk juga, tidur sampai terlepas subuh. Orang besar juga, ya. Orang besar juga ni, ya. Kita duduk berhenti tengok awak subuh tak pergi gerak dia. Tak apa, dia buat tak apa. Akan pergi turun biasa. Nampak tak? Balik duduk tidur lagi sampai matahari ni, duduk tidur dengan pakaian dia. Nampak tak? Tu keadaan kita tadi ni. Pasal apa? Ni orang politik lah. Orang politik, ya. Kita tengok gelagat ni macam mana kan, sembahyang. Macam mana jadi pemimpin yang berkat, pemimpin yang tidak berkat, ya. Sebab tak jaga ibadat. Masya Allah. Itu paling penting. Jadi hasil maksud dia dapat tu adalah haram. Nampak tak? Kerana dia mengabaikan perintah Allah. Itu kita ingat. Nombor dua, tak kira cara mana pun, cara halal haram. Yang ketiga, dia panggil ini al-ghaflatu 'anil huquqil mutaakkidati fi sabab. Yani lalai daripada kewajiban yang menjadi hak kita yang tak dapat, tidak pada sebabnya ada rezekinya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahawa saking asyiknya ia dengan perusahaannya, pekerjaan sehingga lupa sembahyang dan puasa dan lain-lain sebagainya. Nampak? Itu dia, nah. Itu yang kata tadi ini, apabila ada di sini lalai daripada kewajiban-kewajiban, antaranya Tuhan sebut sembahyang, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ayat itu mengikut dalam tarekah Syatibi. Dalam ilmu qiraah ni mengikut tarekah Syatibi. Kita baca Quran ni ada tarekah tau kan? Dia ada tarekah dia. Tapi kebanyakan kita di Malaysia ni mengikut tarekah Syatibi dalam baca Quran, ya. Tentang tarekah qiraat yang 10 tu bab lain, tak masuk. Tarekah Syatibi dia kata bila baca ayat ni kena sambung. Fawailul lil musallin tu kalau boleh jangan berhenti macam tu. Nampak? Sambung. Wasal tu baik. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaan menimpa orang sembahyang. Bukan orang sembahyang tu celaka. Mana orang sembahyang celaka pula? Kecelakaan menimpa orang sembahyang, yakni mereka yang lalai daripada sembahyangnya. Lalai ni lah. Nampak tak? Yang sebut dalam kita baca sekarang ni, ghaflah. Ghaflah tu lalai daripada sembahyang. Mengabaikan sembahyang, meninggalkan sembahyang, melewat-lewatkan sembahyang sehingga terkeluar waktu. Nampak tak? Ya, ataupun tersisih waktu. Satu rakaat duduk dalam waktu, 3 rakaat duduk dalam waktu lah. Ini yang kata tadi ni, golongan ni, orang yang macam ni hati dia sebenarnya dah tertutup. Ini 3 tanda ni dikatakan tadi ini tertutup lah. Di dekat tu dulu, insya-Allah kita akan sambung kemudian tanda-tanda ni kita baca kemudian minggu depan insya-Allah, ya. Dekat tu dululah. Jadi ingatlah, penting tanda-tanda mati hati 3 perkara itulah tuan-tuan. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum, akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulina bil karim sayyidina Muhammadin amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.